Baik, malam ni kita nak belajar tentang asas nutrition dan juga pengetahuan produk, okey? So, sebelum nak pergi lebih lanjut, kenapa saya namakan sebagai workshop? Kerana dia adalah agak mendalam, dia bukan sekadar benda biasa yang you boleh baca dalam buku ataupun yang you dapat daripada program-program Shaklee. Dia adalah benda yang lebih mendalam daripada itu. So, boleh dikatakan ini adalah antara kekuatan utama grup kita lah ya. So, selamat datang kepada ahli baru dan kepada ahli lama juga, kepada ahli sedia ada, bukan ahli lama, ahli sedia kala dan juga ahli baru. Selamat datang saya ucapkan kepada semua. So, sebagai pengenalan, saya ialah Master Salwa, Master Coordinator, Double Master Coordinator dalam Shaklee Malaysia. Umur saya 37 dan saya berasal daripada Kuala Lumpur. Dan sekarang saya tinggal di Subang Jaya. Ya, background saya belajar di UKM dan UM dalam bidang perubatan dan kesihatan. Dan saya menggunakan produk Shaklee sejak daripada tahun 1996. So boleh tolaklah sendiri berapa tahun dah saya guna. Okey, umur saya 37. Guna produk Shaklee daripada tahun 96. Okey. So ini adalah antara background saya. Selain daripada background pendidikan, saya juga banyak latar belakang mempelajari tentang kesihatan dan juga nutrition dengan doktor-doktor ternama ya. Okay. So ini adalah Dr. Thomas Levy, di mana saya belajar tentang mendalam tentang vitamin C bersama dengan beliau pada tahun 2019, iaitu tahun lepas. Dan siapakah Dr. Levy ni? Dalam Malaysia memang tak ramai yang kenal beliau. Tapi beliau adalah seorang yang sangat ternama dalam bidang perubatan antarabangsa. Beliau adalah seorang, Dr. Thomas Levy adalah seorang pakar kardiologis. Kardiologis maksudnya apa? Pakar jantung, ya, pakar bedah jantung, pakar perubatan jantung ya, bukan pakar doktor tu doktor PhD ya, tapi dia adalah doktor perubatan. Dan kenapa dia jadi famous? Kerana antara penemuan beliau ialah rupanya dengan suplemen ataupun nutrition boleh menjadi ikhtiar. Kita boleh ikhtiar untuk bebas daripada penyakit jantung dengan ambil suplemen, dengan vitamin supplements. Dan beliau juga membongkarkan bahawa penyakit jantung bukan disebabkan oleh kolesterol tapi disebabkan oleh inflammation. Yang ni pun akan ni adalah ilmu mahal yang akan diajar bukan dalam kelas ni tapi kelas-kelas akan datang, maybe dalam kelas yang spesifik tentang penyakit jantung. Ramai orang beranggapan bahawa sakit jantung kerana kolesterol. Rupanya penyakit jantung adalah kerana inflammation. Okay? So ini antara apa yang beliau sebutlah tentang vitamin C, tentang vitamin, tentang betul ke vitamin tu bahaya. So ini adalah ringkasan. Yang sebut ni adalah Dr. Thomas Levy dan saya belajar daripada beliau. Dan ini antara kitab yang beliau, ada 3 jilid kitab yang beliau bekalkan. Ini adalah salah satu. Ini adalah salah satu chapter dalam kitab-kitab tentang nutrition yang Dr. Levy bekalkan kepada kami. Okey, ini tahun 2019. Belum setahun lagi. Okey. So ini adalah gambar kelas nutrition kami bersama Dr. Harish. Okey, antara yang pernah hadir ke Dr. Harish, siapa ya? Kelas Dr. Harish, Fatin, Sakinah. Yang ramai ni, yang lama-lama ni memang biasalah hadir dengan Dr. Harish. Ni Dr. Harish, ni saya. Di mana Dr. Harish ni, dia memang dah bertahun-tahun rawat orang dengan nutrition, termasuklah kanser dan sebagainya. Yang dalam gambar ni semua tim kita. Ya, tapi mereka ni adalah leaders lama yang mereka dah bergerak sendiri. Yang mana mereka pun dulu saya latih macam mana saya latih you all. Okay, so jika you all bersabar mengikuti latihan saya, bimbingan saya dalam My Prodigy, anda juga akan jadi seperti mereka atau maybe lebih hebat lagi. Okay, so Dr. Harish, kepakaran dia tentang nutrition dan penyakit metabolik. Dia mengajar di International Medical University, specialization in microbiology. So Dr. Harish dia memang tak nak deal dengan sesiapa dalam Shaklee ni selain daripada dengan saya, Master Salwa. Dan beliau juga masa Puan Maziah, Puan Maziah kan sebelum ni bersama MW, bila Puan Maziah tahu Dr. Harish nak deal dengan saya je, dia rasa sangat amazed sebab Puan Maziah dia kenal Dr. Harish. Dia tahu betapa bagusnya doktor ni sehinggakan MW memang jemput Dr. Harish untuk ajar nutrition kepada orang-orang MW. So you bayangkan doktor yang hebat macam ni nak deal dengan tim kita. So
pasti ada satu kekuatan tim kita yang menyebabkan doktor-doktor ni suka untuk deal dengan kita. Okay. Antara selain daripada Dr. Harish, Dr. Hafiz pun sama. Ini Dr. Hafiz. Okay, tahun lepas saya buat detox workshop. Di mana konten detox ni berbeza dengan konten nutrition. Ini nutrition. Saya juga adalah seorang yang ada kepakaran tinggi dalam bidang detox. Ni semua ini sebahagiannya adalah tim saya. Sebahagian besar adalah tim saya. Hanya beberapa orang je bukan tim saya. Ke semua tim saya. Saya rasa 98% tim saya yang datang ni. Ini Dr. Hafiz Sulaiman. Sehingga hari ini memang beliau memang apa-apa tentang Shaklee memang deal dengan kami. Okay, so jika anda lulus fasa-fasa yang saya setkan dalam program My Prodigy ni, anda berpeluang untuk hadir ke Master Detox Workshop. Ya, okay. So ini saya bersama dengan Les Wong. Les Wong adalah saintis Shaklee yang cuba tengok muka dia. Agaknya berapa umur dia? Dia dah makan produk Shaklee 40 tahun. So you agak berapa umur dia? Cuba tengok muka dia. Boleh dengar ke? Yes, dia hampir 70 tahun. Ya, dia hampir 70 tahun. Tapi you cuba tengok muka dia. Dia hampir umur 70 tahun tapi dia masih bekerja sebagai saintis. Orang kita umur 70 tahun dekat mana? So you bayangkan betapa berkesan dan selamatnya produk Shaklee sampai ada seorang manusia boleh makan suplemen ini sehingga 40 tahun dan semakin lama semakin sihat. Kalau produk tu bahaya, dia makan tak payah tunggu setahun, 3 bulan pun dia dah dapat kesan dia. Tapi satu produk yang boleh dimakan sehingga 40 tahun bermakna produk ini sangat selamat, sangat bagus, sangat berkesan. So sebab tu kita kena belajar tentang nutrition. Nah, ini adalah saya adalah top scorer VVIX di seluruh Malaysia. Ini bukan saya yang angkat. Ini adalah diangkat oleh Shaklee sehingga pada bulan Februari 2020, bulan 2 bulan lepas, sekarang bulan April. So bulan Februari saya dijemput oleh pihak Shaklee Malaysia untuk sharekan di atas pentas macam mana saya boleh score jual Shaklee, jual VVIX banyak. So you bayangkan Shaklee jemput saya untuk share ke seluruh Malaysia, kepada SID dalam Malaysia, macam mana saya jual VVIX. Tapi hari ini saya adalah leader you all yang hari-hari saya bagi tahu you macam mana saya jual, mindset, apa yang kena di-set, setiap hari saya ajar. So bayangkan seluruh Malaysia nak tahu skill dan rahsia saya, tapi you dapat secara percuma. So you adalah sangat beruntunglah sebab Allah pilih you untuk berada di sini. So ini saya lah. Saya pun tak sangka masa tu muka saya sebesar-besar ni. Saya ingatkan kecil je, rupanya besar atas stage. Okay. So sebab tu kita belajar malam ni, kita nak tahu macam mana dengan ilmu-ilmu yang ada ni, kita nak belajar ilmu-ilmu yang banyak ni supaya kita dapat consult customer kita dengan betul. So sebelum nak masuk kepada nutrition workshop ni, mindset kita kena dibetulkan. Okay. Kenapa? Apa yang nak kena dibetulkan tu? Okay, kita belajar ni bukan untuk kita jadi student. Bukan untuk kita tulis dalam buku dan wow, I know this knowledge. I am excellent in this knowledge. Yes, memang. Tapi tujuan kita belajar ini bukan untuk kita exam, bukan untuk kita pandai dan rasa pandai untuk simpan nota ataupun just untuk tahu maklumat. No. You are here belajar ilmu ini supaya you dapat tolong orang. Okay, sebab you buat bisnes Shaklee ni bukan sebab you nak jadi seorang yang hebat dalam ilmu kesihatan. Tapi kerana you kena tolong orang sihat. Bila you tolong orang sihat, baru you dapat duit. Sebab dunia ini bergerak begitu. You bagi nilai kebaikan pada orang, barulah nilai kebaikan datang pada kita. Okay, you tolong orang, barulah Allah balas you dengan kebaikan. Okay, jadi berdasarkan kita ni buat bisnes Shaklee adalah kerana kita nak duit. Semua orang buat bisnes sebab kita nak duit. Tapi apa beza Shaklee dengan produk lain, dengan bisnes lain ialah bisnes ini boleh diwariskan. Bisnes ini adalah tentang memperbaiki kehidupan manusia. Tentang membantu manusia lain sihat. Okay. Seperti mana yang disebut oleh dalam buku ni, Paul Zane Pilzer, dia menyebut, masa saya baca buku ni tahun 2003. 2003 masa tu saya tahun 2 dekat universiti. Masa tu lagi saya memang dah suka dah baca buku-buku macam ni.
Okay, saya rasa buku ni sekarang ada pada Aiman. Saya pinjam kepada beliau. Dalam buku ni, Paulsen Pilzer menyebutkan bahawa pada abad ke-21, abad ke-21 ke-20, maksudnya milenium seterusnya, industri yang menjamin kekayaan ialah industri kesihatan. Okay, yang akan menjana kekayaan trilion dolar USD. Kenapa? Sebab pada milenium seterusnya orang akan fokus nak sihat. So, bila disebutkan industri kesihatan adalah industri yang menjamin yang memiliki kekayaan yang banyak di dalam tu, so kita kena sedar industri kesihatan. Apakah industri kesihatan? Industri kesihatan bukan industri perubatan. Industri perubatan adalah tentang rawat orang sakit. Di dalam buku ni, dia tak sebut industri medicine, dia sebut wellness. Wellness adalah tentang sihat. Apakah wellness? Apakah industri sihat? Sihat adalah tentang sihat, kurus, cantik, bertenaga, energetik, clear mind, fokus, itu semua adalah tentang sihat. Dan kalau industri perubatan ialah tentang orang sakit, kencing manis dan sebagainya. Kita bukan industri perubatan. Kita adalah industri sihat. Apa kata Dr. Shekli? Ini mindset. We never belittle the medical profession. But we are in two separate fields of endeavor. Okay? They are trained to treat disease. Maksudnya medical profession are trained to treat disease. And we are here interested in building health. Industri kesihatan adalah tentang industri menjaga kesihatan dan elak sakit. Industri perubatan adalah industri merawat orang yang dah sakit. Jadi adakah kita mengganggu kerjaya doktor ataupun farmasi? Tidak. Kita adalah bidang yang berbeza. Kerana untuk masuk ke bidang ubat, orang kena sakit dulu. Sedangkan Shekli adalah tentang tolong orang sihat. Tak nak orang sakit. Okey, di sini jelas ke? Ada soalan? Dah jelas? Sebab tu, saya ajak kita pilih evergreen tentang sihat, bukan tentang penyakit. Okey? Sebab ada orang dia risau nak jual Shekli, dia risau kacau kerja doktor. Dia rasa, saya bukan doktor, saya tak boleh jual Shekli. Tak, Shekli bukan untuk industri perubatan, dia adalah untuk industri sihat. Industri orang yang tak sakit. Orang yang pergi hospital ialah orang yang sakit. Mana ada orang yang sihat pergi hospital? Kena jelas yang ni So, this is our customer. Dekat luar tu adalah kuman, bacteriophage. Ada banyak virus. Ni adalah kita. Kenapa saya tunjuk gambar badan dan kenapa gambar macam ni? Siapa boleh teka? Sebab kita manusia, kita adalah ni. Dalam badan kita, bila dipecahkan, kita adalah ini. Di awal kelas tadi, saya ada tunjukkan video. Video tu adalah tentang apa yang berlaku dalam badan kita. Okey? Apa yang berlaku dalam komponen asas kita iaitu sel. Badan manusia, tulang, daging, lemak, otot, kulit, saluran darah semuanya sebenarnya adalah begini. Okey, Allah Ta'ala jadikan kita, bukan kita seketul keluar. Kalau kita potong badan kita adalah seketul daging, bukan. Kalau potong badan ni ada darah, ada macam-macam kat dalam tu. Okey, kalau siapa yang pernah potong badan lah. Mungkin dia pernah belajar perubatan dulu, dia akan nampak lah. Okey, ada soalan ke setakat ni? So, tengok daripada bawah. Okey, tengok daripada sini. Ini adalah seorang manusia yang dah dilahirkan. Sebelum dia dibentuk macam ni, dia adalah bentuk sel. Ini boleh nampak? Kita adalah terdiri daripada yang you nampak ni, yang banyak-banyak ni, ini adalah sel. Okey? Di dalam sel ada bahan yang lebih kecil lagi, kita panggil organel. Antaranya mitokondria. Siapa pernah dengar nukleus? Biasa dengar kot. Kromosom. Kromosom lebih kecil lagi daripada sel. DNA. Siapa biasa dengar? DNA. In fact kalau kan sekarang COVID kan, biasalah kita akan dengar COVID lah apa-apa kan. Itu bukan di sini, itu di sini. Dia ada lebih kecil, lebih halus lagi di dalam sel. Okey? Dan ini DNA macromolecule. Macromolecule ini terdiri daripada cantuman molekul-molekul kecil. Molekul-molekul yang lebih kecil.
Yang mana dia tak nampak under mikroskop, kita tak nampak molekul under mikroskop. Under mikroskop kita boleh nampak sampai sel saja. Under mikroskop elektron baru boleh nampak organel. Tapi itu pun tak nampak ni, tak nampak DNA. DNA dia adalah satu macam mana boleh keluar double helix structure. Ialah saintis dia gabungkan ilmu fizik, ilmu chemistry, ilmu biologi, barulah keluar bentuk double helix DNA. Dan atom adalah struktur asas, iaitu terdiri daripada elemen-elemen asas nitrogen, karbon, oksigen. Yang ini memang tidak langsung dinampak, dia hanyalah something yang kita panggil teori yang dibayangkan dalam bentuk energi. Okay? So ini boleh nampak subatomic particle, proton, elektron, neutron bergabung membentuk atom, membentuk molekul, membentuk makromolekul iaitu DNA. DNA bergabung membentuk kromosom menjadi organel dengan nukleus dalam sel. Organel bergabung membentuk satu struktur sel. Nampak tak yang seketul besar ni adalah mitokondria. Apa suplemen yang kita makan untuk sihatkan mitokondria dalam Shikli? Sel, boleh jawab sambil saya terangkan. Sel bergabung membentuk tisu. Tisu bekerjasama membentuk organ. Organ bekerjasama antara satu organ. Macam ni adalah sistem pencernaan. Great Farahin, tahniah. Kita makan Vivix untuk sihatkan mitokondria. Okay. So ini adalah sistem pencernaan. Satu sistem bekerjasama dengan sistem lain barulah jadi satu organisma iaitu manusia. Jelas? Okey, ini contoh. Ini adalah DNA. DNA ini kita tak nampak di bawah mikroskop kita tidak nampak DNA. Dia perlukan teknologi yang advance, ya, yang ilmu yang sangat tinggi, gabungan fizik dan chemistry untuk nampak daripada sudut energi saja. Okey. Okey. So tadi dah faham kita manusia ni terdiri daripada sistem. Sistem tu adalah daripada gabungan organs. Organs adalah daripada tisu-tisu yang bergabung. Tisu adalah daripada sel. Tolong pegang sel. Okey, sel daripada organel, daripada DNA, daripada molekul, daripada atom, dan akhir sekali atom adalah daripada elektron, neutron, proton, 3. Dan mereka ini memang tak nampak, mereka ini adalah energi dalam bentuk getaran. Sebelum tu saya nak cerita. Sebelum saya pergi ke advance. Bila kita makan ubat, bila seorang sakit, dia makan ubat. Dekat mana ubat bekerja? You tak akan dapat ni dekat luar. Di mana ubat bekerja? Contoh Panadol atau antibiotik. Ubat, dia bekerja di organ sistem. Dia akan cut message daripada otak, daripada sampai ke sistem yang sakit. Jelas? Jelas? Isunya ialah seseorang itu sakit kerana ada something organ atau sistem dia kekurangan bahan yang dia perlu atau dia diserang oleh kuman tertentu. Bila makan supplements, contohnya kita makan vitamin B, B complex. Dekat mana B complex bekerja? Siapa nak teka? Dekat mana B complex bekerja? Dekat mana ESP bekerja? Dekat mana vitamin A, B, C, D, E, K bekerja? Mereka bekerja di sel. Amazing ke amazing? Sangat amazing. If you know this knowledge, you tahu you tak perlu ubat. Sebab tu kita ada ramai orang dalam Shikli, bila dia amalkan suplemen dengan betul, dia dah bertahun-tahun tak makan ubat. Contohnya saya dan anak-anak saya. Kita boleh hidup tanpa ubat. Kerana kita tahu sel kita tidak terbina dengan ubat. Okey, bila kita makan Vivix, Vivix bekerja kat mana? This is the most interesting part.
untuk membezakan Vivix dan suplemen lain. Dekat mana Vivix dan Resv kerja? Vivix dan Resv, kepada yang baru, Vivix dan Resv adalah dua produk premium Shaklee. Produk paling eksklusif dalam Shaklee. Exactly, dia bekerja di macromolecule. Vivix dia detox sampai sini. Kalau di celah-celah molekul ni ada logam berat, dia akan toing keluar. Bahasa layman lah nak bagi you all faham. Okay, jelas? So, tadi kita tahu ini adalah kita, badan manusia, lepas tu ada sistem. Okay, ini adalah organ, nampak? Ini adalah organ, iaitu usus, hati, paru-paru, thyroid, otak, jantung, perut. Perut dengan usus lain Perut dekat kita punya belah kiri, hati dekat belah kanan, usus kat tengah-tengah. Sebab tu kalau kita sakit perut, saya sendiri kalau customer cakap saya sakit perut, saya akan minta dia ambil gambar dalam kartun ke apa-apa, tolong bulatkan tempat mana awak sakit. Dia cakap sakit perut ada banyak bahagian. Usus ke yang sakit? Hati ke yang sakit? Perut tempat makan ke yang sakit? Beza Ini adalah sistem sokongan, sistem otot, sistem aliran, sistem pencernaan, sistem kencing, saya tak tahu dalam bahasa Melayu, sistem saraf, sistem pembiakan laki dan perempuan lain, sistem limfatik untuk mengangkut toksin, sistem endokrin, something yang kita tak nampak, untuk hormon, sistem respiratory untuk pernafasan. Banyak kan? Okay, inilah customer kita. Ada customer kita akan datang dengan masalah skeletal, muscular, circulatory. So sebab tu kita kena tahu dekat mana benda-benda ni duduk dan bekerja. Okay, ini kita dah tengok. Inilah sel. Okay, inilah sel. Okay, tolong perhatikan yang ni. Ini adalah sel. Sel kita adalah unit yang kecil sekali daripada sudut biologi lah. Kalau yang belakang ni dah masuk chemistry dengan fizik. Ini sel. Bila kita fokus zoom dia potong, katalah kita mampu potong, dalam dia ada ER endoplasmic reticulum. Ini RAF sebab atas dia ada ribosom. Yang ni adalah mitochondria, centriole, Golgi apparatus. Banyak dalam ni Dan semua mereka ini terbina daripada apa? Siapa nak teka? Terbina daripada protein. Dia tidak dibina dengan ubat, dia terbina dengan protein. Okay, saya nak tunjuk satu video. Sekejap Okay, saya nak tunjuk satu video. Ada soalan? Belum lagi. Saya rasa nak tanya apa pun tak faham lagi. Apakah yang saya boleh tanya? Betul? Okay, boleh nampak tak? Ini sel yang tadi. Boleh nampak tak? Tolong komen. Okay, ini mitokondria. Dia adalah bateri hayat kita. Dia membebaskan tenaga daripada makanan yang kita makan. Ini adalah motoprotein yang membawa energi yang dibebaskan oleh mitokondria. Boleh nampak ke? Ini adalah mikrotubul. Semua ni adalah dalam badan kita. Dan semua ini terbina daripada gabungan pelbagai nutrien. Dia tidak dibina dengan ubat. Ini seketul sel. Ini endoplasmic reticulum dengan ribosom. Ribosom membawa protein. Membebaskan protein. Nampak ke? Saya tak nampak respon. Tengok dia bawa keluar protein. Nah, tu protein keluar. Ni. Ini adalah kolesterol yang membentuk membran sel kita. Kolesterol penting Kolesterol dan lipid.
Manusia yang hidup, sel dia hidup, bergerak macam tu. Jelas? Ada soalan? Okay. Kenapa saya tunjuk semua tu? Kerana saya nak tunjuk, saya nak terangkan bahawa kita adalah benda hidup, yang sentiasa bergerak. Walaupun masa kita tidur, badan kita tak bergerak, tapi benda-benda yang dekat dalam badan kita ni sentiasa bergerak. Okay, ini sel. Sel pula ada macam-macam jenis. Ada sel tulang. Nampak ke? Ada sel tulang. Korang nampak ke ni? Ke saya seorang je nampak? Sekejap. Takut tak nampak. Sekejap Oh ya, tak nampak. Nasib baik. Okey. Sekarang nampak kan? Sekarang nampak? Okey. So sel kita pula ada banyak. Tadi yang bulat tu, yang sel bulat tu adalah sel yang gambaran saja. Yang sel sebenar, sel darah merah, ovum kita yang diperlukan untuk bersenyawa dengan sperm supaya jadi baby, epithelial cell, kulit dan seluruh badan, muscle cell, otot, tulang, saraf untuk membenarkan kita ni berfikir, bertindak balas terhadap rangsangan luar, contoh panas, tajam, sakit dan sebagainya. Banyak jenis sel. Ada banyak jenis sel. Okay, ini adalah dalam elektron mikroskop. Siapa boleh teka ini sel apa? Ini sel apa? Siapa nak teka? Ini sel apa? Yes, thanks Fatin sebab cakap dalam terms yang semua orang boleh faham. Ni sel darah merah. Ya, dia kalau diwarnakan dia macam ni. Ini sel darah merah yang mengangkut oksigen, sebab tu dia lekuk. Dia ada lekuk ya. Lekuk tu lah bawa hemoglobin. Hemoglobin ada dekat lekuk tu supaya dia boleh pegang oksigen dan bawa ke seluruh badan. Siapa nampak ada ni? Ini sel darah putih. Yang kecil, ada sel darah putih besar, sel darah putih ada banyak. Okey. So, ini pula, tadi kita nampak sel darah merah kan? Okey. Ini sel darah merah, ini kuman. Nampak ke? Lebih kurang lah, macam corona pun lebih kurang lah. Corona lebih kurang adeno juga. Daripada adeno ke rhinovirus. Ni bacteriophage, Ebola, na'udzubillah. Ebola ni dia pelik sikit. Susah, na'udzubillah memang tak nak lah kan. Bacteriophage dia attack E. coli. Ini bakteria. Dia lebih kecil lagi. Okey, ini bakteria E. coli, dia ada dalam usus kita untuk lawan kuman-kuman ini. Tapi kalau dia terlampau banyak, ni E. coli ni ada dalam perut. Okey? Dia diperlukan untuk lawan semua ni. Dia adalah bakteria yang kuat. Tapi kalau dia terlampau banyak, dia akan bahaya pada kita. Okey, jelas ke? So, cell organization, sel gabung-gabung jadi tisu, jadi organ, jadi sistem, jadi manusia. Okey? Ni gambar. So, kita ni terdiri daripada organ yang terdiri daripada terlampau banyak sel. Ada soalan, apa yang boleh menyebabkan E. coli jadi banyak bila kita punya probiotik yang baik dalam perut, flora yang baik dalam perut tak sihat. Okey, ataupun kita salah makan. Ada E. coli daripada luar masuk. Dia jadi banyak juga. Okey. So ini organs. Biggest organs adalah, siapa nak teka? Organ yang paling besar? Tahniah Akilah. Organ yang itu organ luaran. Organ dalaman paling besar? Usus boleh kalau dia dipanjangkan. Tapi katalah dalam compact mode. Siapa? Yes, Zida. Hati adalah, ini kita tak, itu usus kalau dipanjangkan ya. Relatif dia bila dia diratakan dia paling besar. But then liver adalah paling besar di dalam. Okay, di luar adalah kulit. Dan paling kecil adalah, apa paling kecil?
Paling kecil apa? Sel paling kecil. Kenapa tanya sel? Tadi organ. Sel paling kecil sperm, betul. So, tidak ada satu pun sel yang ada dalam badan kita adalah dibuat daripada ubat. Tapi kesemua sel kita adalah dibuat daripada nutrients. Okay. Satu sel yang ideal, satu sel yang sihat, dia ada oksigen, dia ada mineral yang diperlukan, dia ada air, dia ada amino acids, dia ada glucides, dia ada essential fatty acids dan vitamins. Okay. So, dari manakah nak dapat nutrien-nutrien yang diperlukan untuk bina sel kita yang tadi? Daripada makanan. Okay. Makanan kita membekalkan semua yang diperlukan untuk sel kita jadi ideal sel. Nanti siapa-siapa kalau pandai grafik bolehlah tampal gambar sel kat tengah-tengah ni. Okay. So kita dapat zat yang diperlukan iaitu macronutrients atau micronutrients daripada makanan. Nutrients ataupun zat dia terbahagi kepada dua iaitu nutrients yang banyak kita perlukan dan nutrients yang kita perlukan dalam kadar yang tidak banyak seperti macronutrients tapi kalau tak ada tak berfungsi kerja kehidupan. So macronutrients ada 3 jenis, karbohidrat, proteins dan fats. Ramai orang dia nak beli makanan, dia buang makanan yang ada fat. Contohnya nak keju nak low fat, susu nak low fat. Sedangkan that is killing you because we need fats to live. Kita perlukan lemak untuk hidup. Okay? So ini carbohydrates untuk energi, fats diperlukan untuk fungsi hidup sel tadi. Sel nak angkut bahan, keluar, masuk, semua perlukan fats dan proteins diperlukan untuk pembinaan sel. Okay, so kita tengok protein. Kita tahulah kalau karbohidrat tu semua tahu energi ya. Okay, kita tengok protein. Protein diperlukan untuk apa? Protein diperlukan untuk buat enzim, untuk buat hormones, untuk buat antibody. Apa antibody? Apakah antibody? Antibody adalah bahan yang ada dalam sistem imun kita. Okay? Antibody adalah tentera pertahanan badan kita. Tentera pertahanan. Pertahanan adalah imun sistem. Tenteranya adalah antibody. Faham? Jelas? Orang selalu sebut imun, antibody. Apa beza dia? Okay, sebenarnya imun adalah satu pertahanan nama sistem, komponen dia adalah antibody. Jelas ke? Dan dia dibina oleh protein. Jelas ke? Saya tak nampak respon. Dia dibina protein diperlukan untuk transport. Macam tadi hemoglobin, protein heme diperlukan untuk bind dekat sel darah merah supaya dia boleh transport oksigen ke seluruh badan. Enzim, storage, ferritin, serum lah yang diperlukan untuk sel darah merah. Structure, tadi saya dah tunjuk microtubules. Reseptor, penerima bahan, dia terima suplemen, dia terima vitamin untuk masuk dalam sel buat kerja. Actin and myosin untuk contract and kecut dan kendur otot. Okey, itu semua memerlukan protein sangat besar. Okey, alhamdulillah, terima kasih Farahin. So kita faham imun dengan antibody. Okey. So, tadi kita tahu protein untuk apa. Now, dia cakap 3 macronutrients. Karbohidrat untuk energi, protein untuk banyak kerja dalam badan dan essential fatty acids iaitu terdiri daripada omega 3 and omega 6. Apa fungsi essential fatty acids? Sangat penting. Ya. Otak, cara kerja, cara fikir, mood, triglyceride, imun, tindak balas imun, sendi, jantung, mata dan banyak lagi. Hormon, otak, pandangan mata, kulit,
Semua memerlukan lemak. Liver kita ada menghasilkan kolesterol. Ya, so kolesterol bukan benda yang jahat, dia adalah benda yang badan kita perlu. Allah jadikan liver untuk liver sendiri boleh keluarkan kolesterol. Macam mana kolesterol jadi jahat ialah bila ada inflammation. Okey, itu topik lain. So, omega sangat penting. Okey, omega 6 linolenic acids. Okey, daripada linolenic acid dia jadi gamma linolenic acids atau GLA, Syekhi ada. Dia diperlukan untuk banyak function. Dan sumber dia banyak juga. Sumber dia daripada daging ada, daripada makanan yang senang kita nak jumpa. Setiap hari ramai orang ambil omega 6. But then omega 3 atau linolenic acid. Omega 6 is linoleic, omega 3 is linolenic. Okay, dia akan jadi EPA dan DHA untuk otak. Okay, so tadi adalah macronutrients. Okay, tadi adalah macronutrients. Sekarang micronutrients. Apa micronutrients? Okay, itu dia micronutrients. Okay. A, B group, C, D, E, K, PP. PP tu adalah groups polyphenols, PP, polyphenols. Okay. So micronutrients adalah nutrien yang diperlukan oleh manusia dan apa saja hidupan sepanjang hayat diperlukan. Dia diperlukan dalam kuantiti yang sikit tapi dia ada banyak, dia membantu banyak physiological functions. Okay, dia termasuk minerals yang generally kita perlukan kurang daripada 100 mg, tapi ini adalah rate lama. Ya, rate baru kita perlukan lebih. Okey, contoh. Setiap fasa pertumbuhan benda hidup kita perlukan nutrien yang berbeza. Ferrum, zinc, B, nampak tak? Banyak sangat. Semua ni ada dalam tumbuhan. Untuk manusia pula, okey, vitamin diperlukan untuk, nampak ke? Vitamin A untuk apa? Ini general. Okey. Carotenoids. Carotenoids dia group macam polyphenol jugalah. Okey, jelas? Okey, ini benefit vitamin. Secara amnya sepatutnya semua makanan ada vitamin, kebanyakan sumber makanan ada membekalkan zat-zat vitamin ni. Okey, contoh vitamin A. Okey, vitamin A ada dalam apple, carrot, sayur, brokoli, capsicum. Ini hari-hari kita makan. Daripada sumber haiwan pun ada, tapi berhati-hati kalau daripada sumber liver, kalau daripada liver haiwan dia kaya dengan toksin juga. Okay, dan vitamin A dia tak boleh kita ambil daripada sumber sebiji vitamin A. Kita kena ambil daripada dia punya precursor atau dia punya pencetus. Sebab vitamin A alone dia adalah toksik. Sebab tu tak ada suplemen vitamin A dalam dunia. Yang ada ialah beta carotene and carotenoids. Tengok, carotenoids. Sebab carotenoids dia akan jadi sumber vitamin A. Okay? Okay. Vitamin B kompleks dia adalah kumpulan kompleks B. Vitamin B dia tak boleh kerja seorang. Dia adalah vitamin teamwork vitamin. Ya, dia kena ini dia ada B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Dan antara semua ni yang mana yang paling mahal? Vitamin B mana yang paling mahal dan susah nak dapat? Selalu tak cukup dalam makanan. Siapa nak try? Exactly. Tahniah Farahin. I'm so proud of you. Betul, biotin. Biotin adalah B group yang paling mahal. Kebanyakan B complex supplement dia orang tak letak biotin sebab biotin daripada sumber yang natural adalah susah nak extract dan mahal. Cuba kita tengok royal jelly. Biasanya kalau orang jual royal jelly mahal kan? Kenapa? Sebab dia kaya dengan biotin. Sumber biotin biasanya mahal dan kalau suplemen B complex lain biasanya tak ada biotin. Okay?
Folic acid contohnya. Folic acid dia diperlukan dalam 400 mikrogram. mcgram is microgram. Setiap hari diperlukan 400 mikrogram. Tapi dia sangat susah untuk diserap. Siapa tahu folic acid sangat susah untuk diserap. Sebab tu klinik punya ramai tanya kat saya, customer lah, kenapa klinik punya folic acid 5 gram, kita punya 400 mikrogram. Shaklee punya exactly 400 mikrogram. Kenapa? Sebab Shaklee punya dia dah buat test dengan gabungan kawan-kawan dia, kawan-kawan folic acid ni, dia boleh menyerap dengan mudah. Tapi bila folic acid dia seketul seorang diri dia, dia sedih. Dia tak nak masuk dalam badan. Jadi kita kena force dia banyak-banyak. Letak 5 gram, bukan sikit, dia letak 5 gram. Anggaran dalam 50,000 mikrogram supaya dengan harapan dapat serap dalam darah. Sedangkan folic acid kalau terlebih dia jadi toksik. So banyak ilmu-ilmu yang kita, bila kita tahu macam wow bestnya Shaklee, dia menyediakan suplemen yang betul-betul fitrah dengan keperluan kita. Okay, ni folic acid, ini vitamin C. Vitamin C nanti kita boleh buat satu topik yang khas. Okay, vitamin D, vitamin C, D adalah duo yang sangat penting untuk sistem imun yang kuat. Okay, vitamin E, K. Vitamin K. Jangan risau, ini part 1. Part 1 saya tak cerita sangat ni, saya tunjuk intro saja. Kalsium, magnesium. Okay, ini antara mikronutrien utama. Okay, tengok. So kat mana letaknya dalam badan? Okay, kalau otak kita perlukan vitamin B group. Digestion and detox. Banyak sangat. Tengok detox dengan sistem digestion memerlukan banyak sangat apa tu? Banyak sangat zat. So, macam mana orang yang boleh cakap saya detox minum teh detox? Come on, tak cukup. Detox tak cukup minum teh. Detox tak cukup makan satu pil usus. Tak cukup. And detox is not about cuci usus. Okay. Siapa yang ada malam ni? Dia nak tengok. Okay. Folic acid klinik tu terlebih lah walau sebiji. Yes. Tapi jangan risau pasal terlebih because kita nak absorb pun bukan senang bila dia seketul saja. Nak menyerap folic acid dia perlukan kawan-kawan dia yang lain-lain tu. Jelas ke? Sebab tu B complex, vitamin B dia tak boleh duduk seorang. Dia memang kena berkawan. Dalam tumbuhan pun dia berkawan. Dia tak datang seorang-seorang dia. Jelas ke? Okay. So ini mahalnya. Dekat manakah duduknya kita punya zat? Okey, bayangkan badan kita adalah satu kereta. Nampak tak? Bayangkan badan kita adalah satu kereta. Body dia diperbuat daripada protein. Bahan bakar dia, minyak yang hari-hari isi tu, petrol tu adalah karbohidrat dan fat. Tapi dekat mana letaknya mineral dengan vitamin? Dekat minyak enjin, minyak hitam. Tanpa minyak hitam dan minyak enjin, boleh ke dia bergerak? Boleh ke kereta bergerak? Boleh. Pernah tak kereta tak cukup minyak hitam? Boleh bergerak kan? Tapi apa jadi kat kereta tu? Rosak. Boleh terbakar. Macam itulah badan kita. Yes, berasap. Betul Ifah. Macam itulah badan kita. So, kalau orang tanya, boleh tak saya nak ambil satu je? Saya nak makan protein aja. Boleh, tapi you hanya jaga badan luar saja. Boleh tak saya nak makan lemak saja? Boleh, tapi you hanya dapat energi saja. Boleh tak saya nak makan satu je vitamin? Boleh, tapi tak cukup lah, tak jadi. Okay? So, analogi ni you faham ke? Jenuh juga saya nak cari ni. Bolehlah ambil gambar, tapi tak payah share dulu kat Facebook. Fahami betul-betul. Lampu bersalah dah hidup. Sebab tu saya selalu cerita, badan kita macam Ferrari. Bayangkan Ferrari, nak ke kita isi dengan minyak entah apa-apa? Minyak gas ke? Tak ada minyak lah, minyak habis, minyak mahal sangat. Tak apalah, kita isi minyak gas je lah. Boleh ke?
So kenapa badan kita Shikli mahal sangat? Betul ke mahal? Cuba kau pergi tengok brand lain, brand U ke, brand-brand lain daripada US lagi mahal. Tak apalah, kita beli produk buatan Malaysia. Dahlah murah, support ABC, projek ABC. Sokonglah kan. So you bayangkan, kalau Ferrari kita tak nak pun masukkan, minyak mahal lah, jomlah kita boycott minyak. Minyak dibuat daripada negara China. Jom kita boycott China. So jom kita isi minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit dibuat di Malaysia. Ada korang buat macam tu? Tak ada. So kita tahu kereta nak jalan tak boleh masuk minyak kelapa sawit. Faham? Jadi kenapa suplemen kita nampak macam ada options. Actually you tak ada option because it's about your body. Your body lagi tak ada spare part. At least kereta ni kalau terpecah ke sikit side, apa nama ni Aiman? Adalah lekuk ke apa, boleh pergi ketuk kan? Ketuk kan dekat bengkel lah. Badan manusia kalau terosak sikit, ketuk lah dekat hospital. Sanggup kena ketuk? Tapi dekat hospital tak kena ketuk lah. Kena potong ke, kena keluarkan ke, kena jahit ke. So nampak? Ambil gambar. Tapi saya tak tahu ni kenapa ada lukisan ni. Siapa yang melukis ni? Saya cuba hilangkan. Siapa yang melukis kat sini? Ada orang terlukis kot. So, kita tahu zat makanan ada banyak dalam tumbuhan. So, kenapa kita perlukan suplemen? Apa yang penting sangat suplemen sampai kita kena makan suplemen? Siapa yang conteng ni? Okey. So ada dua sebab. Kenapa kita kena ambil suplemen, vitamin daripada suplemen? Kenapa kita kena dapatkan mikronutrien daripada suplemen? Sedangkan di dalam tumbuhan pun ada zat. Jawapan dia ada dua. Ada faktor luaran, eksternal. Ada faktor dalaman, iaitu dalam badan kita sendiri. Kita akan pergi one by one. Okay? Sebelum tu ada soalan ke? Okay, kita tengok zaman dulu-dulu. A lesson from history. 75 juta tahun dulu, tanah kita sangat kaya dengan mineral. Udara dengan air fresh. Sebab tu zaman dulu, manusia dia besar-besar. Kenapa zaman sekarang manusia dia kecil? Makanan pun cukup-cukup makan je kan? Faham tak? Makanan pun zat dia cukup-cukup makan je. Sebab itulah umat akhir zaman ni tak besar. Sebab tanah dia tak rich. Tanah kita perlu jadi subur, banyak zat. Barulah tumbuhan yang tumbuh di atas tanah tu akan banyak zat. Tapi hari ini, tanah dah gersang. Banyak sangat zat yang dah hilang daripada tanah. Sedangkan badan kita perlukan at least 60 mineral untuk maintain sihat dan elak penyakit. Tanpa mineral, vitamin tak berguna. Vitamin tu yang major A, B, C, D, E, K. Minerals yang kalsium, potasium, magnesium. Okay. So, supplements, vitamins and minerals diperlukan oleh badan untuk tujuan ini. Okay? Allahu Akbar. So, kenapa hari ini dalam makanan kita dah tak cukup zat? Zaman Saidina Umar buah besar-besar. Okay, kita tengok. Tengok graf ni, boleh nampak tak? Graf ni menunjukkan kuantiti zat yang ada dalam tanah. Nampak tak? Apa yang jadi dengan kuantiti zat yang ada dalam tanah daripada zaman dulu sehingga hari ini? Apa yang you nampak? Zat dalam tanah dah tak banyak. Sebab apa? Sebab dulu, zaman dulu, pertanian zaman dulu, bayangkan ada dua ekar tanah. Satu ekar tanah kita panggil tanah A. Satu ekar lagi tanah B. Satu musim kita menanam di tanah A. Bila tiba time menuai, kita tuai. Lepas tu tanah A akan direhatkan untuk disuburkan semula. So untuk musim seterusnya, kita menanam dekat
tanah B. Jelas? Masa tanah A rehat, kita bawa lembu, ayam semua duduk main kat situ, berkubang dekat situ, nampak? Jadi tanah tu jadi subur. Jelas ke? Tapi hari ini dia tak ada macam tu dah. Sepanjang tahun pun menanam dekat situ. Tanah tu tak direhatkan langsung dan benda ni bertahun-tahun. Jadinya tanah tu tak sempat nak replenish dia punya zat. Jelas ke? Ya, tak sempat dia nak replenish zat dia, jadi sebab tu bila bila kita makan tumbuhan dia, tumbuhan yang tumbuh atas tanah tu, kita rasa kita dah makan banyak oren, kita dah makan banyak sayur hijau, tapi kenapa macam ni? Setiap bulan demam. Siapa sebelum makan Shakely dia setiap bulan demam ataupun anak dia asyik sakit je? Siapa yang ada experience macam ni? Anak asyik sakit, berulang-ulang sakit setiap bulan. Tapi rasa dah bagi makan vitamin jenama lain. Rasa dah bagi makan makanan elok-elok. Rupanya sebab makanan yang kita makan tak cukup zat. Sebab tanaman itu tumbuh di atas tanah yang tak subur. Nampak tak? Untuk satu tumbuhan hidup, dia perlukan banyak sangat zat. Nampak? Molybdenum, kalsium, potasium atau kalium, fosforus, nitrogen, boron, cuprum, ferrum. Banyak sangat. Tapi hari ni, siapa pernah nampak jadual ni? Saya saja buat macam ni sebab ini konten dalam salah satu kelas saya yang lain iaitu detox. Hari ni, kalau dulu tanah sangat kaya dengan zat, hari ni tanah macam ni. Nampak ke? Dah jelas dah kenapa tumbuhan hari ni tak kaya macam dulu. Tidak berkhasiat macam dulu. Dan ini bukan saya suka-suka je claim. Tapi ini ada kajian. Nutrition Security Institute di US membuat kajian terhadap tumbuhan selama 80 tahun ke atas apple. Cuba tengok. Daripada tahun 1914 sehingga tahun 92. 1914 ni adalah tahun dekat-dekat dengan masa Dr. Shakely hasilkan Vitally. Maksudnya di tahun awal tu dulu memang ada sekumpulan manusia yang dia memang tahu makin lama akan ada krisis zat makanan. Sebab tu mereka ni hasilkan suplemen. Jelas? Boleh nampak tak? Kalsium makin kurang. Iron. Sebab tu tengok iron. Kenapa ibu hamil hari ni kalau pergi je klinik mesti tak cukup darah, mesti pucat, mesti anemik, mesti low HB. Kenapa? You tengok iron dia punya decrease 96%. Ibarat kalau dulu kau kena makan satu mangkuk sayur bayam je, hari ni kau kena makan berapa banyak sayur bayam? 10. You kena makan 10 mangkuk sayur bayam baru cukup. Mana ada orang makan 10 mangkuk sayur bayam? Itu pun kena makan bayam yang raw. Mana ada orang makan iron pula. Mana ada orang makan bayam raw? Orang makan bayam kena masak. You nampak? Itu baru sudut tanah. Belum lagi sudut, belum masak dah petik. Siapa tahu ni? You bayangkan buah oren masa Chinese New Year. Adakah dia, okay, Chinese New Year minggu depan, kejap lagi kita petik dan kita hantar naik kontena? Tak, dia akan petik sebulan awal macam tu dan dia akan masakkan di atas kontena. Kalau dia petik masa buah tu dah masak, sampai Malaysia buah tu jadi apa? Buah tu jadi asam keping dah. Untuk keperluan industri seluruh dunia, buah dipetik sebelum masak. Siapa tahu benda ni? Jadi you bayangkan dia belum masak. Sekejap saya nak tunjuk. You bayangkan buah belum masak dah dipetik. Jadi zat apa je yang dia dapat? Jelas ke jelas? Sekejap mana yang tadi ni dia.
Eh. Okey. Okey, tengok buah tu dipetik maybe tahap ini atau tahap ni. Masa tu zat dia belum cukup lagi dekat dalam buah, dah dipetik. So nampak? Nampak tak? Days from field to plate. Sebelum nak sampai ke pinggan kita, kacang hijau dah dipetik 15 hari. Sebelum sampai ke pinggan kita. Faham ke? Dia bukannya petik tengah hari malam masak. Itu kalau kita tanam sendiri. Ini yang buah-buahan kita beli kat kedai. Sebelum nak sampai ke kedai tu, dah 15 hari dah dipetik. So 45% zat dah hilang. Dah lah dekat sini zat hilang, dekat tanah pun tak cukup. Sebenarnya kita makan apa? Kalau kita sedar macam ni, kita rasa tak, ya Allah, sebenarnya apa je yang kita makan? Sebenarnya apa je yang anak kita makan? Itu belum cerita GMO. GMO ni adalah, siapa tahu apa GMO? GMO adalah tumbuhan yang genetik dia, DNA dia diubah. DNA dia diubah untuk memudahkan dia membesar. Okay. Masa saya di UKM, ini adalah saya punya specialization. Ya, DNA alteration. Kita alter DNA tu supaya dia rentan. Sama ada kita alter dia dengan kita buang salah satu dia punya gene base, bahagian genetik kita buang, kita kepit, buang. Bukan kepit dengan ni, dia ada enzim dia untuk potong, buang. Ataupun kita hybridkan dia dengan genetik haiwan perosak. Faham tak macam mana? Maksudnya kita kacukkan dia, ini DNA, ini DNA apa? Ini adalah DNA tumbuhan. Ini adalah DNA haiwan perosak. Nak bagi DNA tumbuhan ni tak allergic kepada perosak, dikacukkan. You bayangkan DNA saya dikacukkan dengan DNA tumbuhan. Itulah GMO. You tak rasa scary ke makan makanan GMO? Sebab tu hari ni kes allergic meningkat. Masa tahun 2002, saya 2002, saya propose dekat seorang profesor saya, Profesor Syahrum Sakinah belajar dengan saya masa tu. Saya nak buat tesis tentang GMO adalah punca banyak penyakit moden. Tapi saya punya proposal tu di reject. Tahun 2003 proposal saya tu, saya tak tahulah ada orang ambil ke apa. Tapi ada orang pakai tajuk yang sama, buat tesis dan dapat Nobel Award. Faham tak? Dapat anugerah award. Anugerah Nobel. Kajian tu, saya punya hipotesis tu, ada orang expand jadi study, buat tesis, menang anugerah Nobel. Maksudnya, saya hypothesize, makanan GMO ni menjadi punca penyakit moden hari ini. Betul. Dibuktikan betul. Makanan hari ini, contohnya canola banyak dibuat minyak. So, kan ramai orang cakap jangan nak sihat, belilah minyak canola, belilah minyak bunga matahari. Mereka itu semua adalah GMO. Belilah minyak jagung, GMO. Cotton seed oil, GMO. Soya 94% adalah GMO. Sugar beet ataupun ubi manis 94%. Banyak lagi sayur-sayuran lain. Apa nama dia ni? Betik pun adalah GMO. Senang je nak tengok GMO. You makan anggur ada biji. Kenapa anggur hilang biji dia? Mana pergi? Mana biji dia hilang? Itu kerja geng kita orang. Kita pergi masuk dalam lab, kita pergi potong keluar dalam DNA anggur. Katalah DNA anggur macam ni. Dalam DNA dia ada part biji, kulit, isi, color, tangkai, daun. Itu semua genetik dia. Kita masuk dalam lab, kita buang genetik yang mengkodkan biji, hilang biji tu. Tapi sebenarnya itu adalah GMO. Kita makan buah tembikai, mana biji dia? Dah dibuang dalam lab daripada peringkat DNA.
Hari ni orang cakap nak healthy, makan buah banyak-banyak. Actually you are eating GMO crops. And kenapa hari ni, inilah tesis saya. Kenapa hari ni kanser banyak? Kerana antaranya GMO. Inilah antara tesis saya. Tapi tak apalah, walaupun orang lain dapat Nobel Laureate Award tu, at least adalah juga contribution saya daripada segi idea. You bayangkan GMO ada link dengan kanser, takut tak? So sebab tu kita kena pilih supplements yang betul. Bayangkan. Tu belum cerita lagi pesticides. Pesticides adalah racun untuk haiwan. Tapi dengan manusia pun racun juga. Pesticide atau racun serangga, dia bunuh serangga. Sebab daripada segi kuantiti, badan serangga tu kecil. Pesticide tu banyak. Tapi kalau manusia hari-hari makan pesticide yang terbenam dekat dalam sayur sebab membesar dengan racun serangga, apa jadi dekat manusia? Kenapa manusia banyak kena penyakit yang pelik-pelik? Tengok ni. Apa saja yang masuk dalam tanah, apa saja masuk dalam air, kita akan makan, minum, sedut dalam udara dan dia akan terbenam di dalam yang kita belajar tadi, organ, usus. Dia akan memberi kesan kesihatan terhadap reproductive system, pernafasan, sistem saraf, jadi birth defects, jadi kanser dan banyak efek lain. Okey. Orang kata, okeylah kalau macam tu kita jangan makan tumbuhan. Kita makanlah ikan-ikan saja. Sebab pencemaran dekat tanah. Dekat laut lagi banyak pencemaran. Mercury banyak sangat. Macam orang cakap, bagilah anak makan omega. Oh tak apa, saya bagi jenama Salihuddin. Contohlah, huruf S kan. Takkan tak tahu kot jenama minyak ikan S. Saya tak naklah sebut. Dia dibuat daripada minyak pati ikan. Pati ikan tu diambil daripada hati ikan. Apakah suplemen yang dibuat daripada hati ikan? Hati adalah tempat toksik dan orang pergi ambil hati ikan, pergi perah dia punya jus buat Scott. Allah terlepas. You bayangkan, di dalam laut lagilah banyak dia punya toksik. Sebab tu ada banyak budak hari ni, especially saya tengok banyak golongan profesional yang diorang ambil jenama lain, anak diorang develop macam-macam. Eczema lah. Kenapa hari ni baby banyak eczema? Tak ke pelik? Kenapa mak? Zaman kita dulu-dulu eczema ni satu penyakit yang rare tau. Hari ni dah tak sempat nak rare. Boleh kata semua baby lahir ada allergic kulit. Yang tak ada allergic tu yang pelik. Yes, makan organ dalam tak elok tapi pergi buat suplemen. Lepas tu bangga cerita kat Facebook bila kita cakap bagilah omega. Saya bagi Scott kan. Tak apalah. Nanti kita kena share lah kat diorang kan. Okay. So, ini secara ringkasnya kenapa makanan kita dah kurang zat? Over farming. Apa maksud over farming? Keterlaluan ditanam dekat situ sebab tanah kita tak sempat direhatkan. Tadi saya dah cerita. Tanah hari ini kurang 80% zat daripada zaman dulu. Jadi tumbuhan kita pun samalah. Tu tak, kita dah lah tanah macam tu, lepas tu petik sebelum matang, lepas tu dengan pesticide GMO lagi, Masya Allah. Teruk kan kita zaman sekarang, kita sendiri pun tengok, ya Allah macam mana lah zaman anak-anak kita. Lepas tu dah tumbuhan tu macam tu, kita pergi masak pula makanan kita. Tapi mana ada orang makan tak masak kan? Tengok, seronok je dia masak. Sebenarnya dia tengah mengeluarkan semua vitamin habis hancur. Nampak ke? Bukan banyak sangat racun. Ini adalah zat. Zat tu dah jadi asap. Sebab kita masak. Tapi mana ada orang tak masak? Kita boleh makan tak masak tapi orang kita tak biasa nak makan sayur yang tak masak. Tu belum lagi processing. Proses industrial tau, bukan proses kita masak. Proses industrial. Contohnya proses tepung, yelah tepung memanglah daripada gandum tu memang berkhasiat tapi dia bleach, dia buat macam-macam tinggal kosong, tak ada apa-apa dah dekat dalam
dekat dalam apa? Dekat dalam tepung tu dah tak ada zat dah sebenarnya. Sebab tu dekat dalam tepung dia ada tulis fortified. Berhati-hati dengan perkataan fortified. Fortified maksudnya dia tambah zat artificial. Siapa biasa tengok fortified bread, fortified flour, bahaya sangat. Dia adalah tambahan, dia tambah zat yang dah asing, dia ambil vitamin entah dari mana-mana, dia campur dekat tepung tu. Sebab tepung tu dah hilang dah zat, sebab dia di bleach, dia diproses, digonyoh, diganyang, habis dah, tak ada zat dah. Okay? So, faktor dalaman pula. Faktor dalaman first kali adalah badan kita sendirilah. Orang yang time tidur dia tak betul. Maybe dia kena kerja malam. Dia punya circadian rhythm dah terbalik. Orang yang kena kerja shift. Orang macam ni, dia punya melatonin dengan kortisol dah haywire. Apa haywire dalam bahasa ni? Berkecamuk. Kelam kabut. So dia macam ni, dalam badan kita, melatonin and cortisol adalah king and queen of hormones. Dua ni adalah hormon bapa dan mak. Bayangkan dua-dua ni gaduh. Apa jadi dekat anak-anak? Sepatutnya melatonin malam, kortisol siang. Okay? Tapi ni gaduh. Sebab melatonin ni malam, masa tidur dia keluar. Kortisol ni siang, masa kita bekerja keras, kita aktif, berkebun, bertumbuk, bertinju. Benda yang stressful, berhadapan dengan klien, kena close sale. Itu semua menaikkan kortisol. Melatonin ni hormon relax, tidur, dia keluar. Tapi orang ni dia kena kerja shift. Malam lah dia kena berlari pergi operation, malam lah dia kena pergi check orang COVID. Siang masa orang patutnya kortisol naik, dia tidur. Nampak tak? So mak bapak ni dah celaru, anak-anak lagilah. So orang macam ni lagilah dia perlukan supplements. Sebab daripada makanan, memang kita pun dah tahu tadi. Okay? So bila dia punya melatonin dengan kortisol bercelaru, dia mengganggu penyerapan nutrien. Dah lah nutrien tak cukup. Yang diserap pun tak tahu banyak mana. Okay? Dia menyebabkan orang yang macam ni senang sakit. Tiba-tiba sakit demam. Tiba-tiba sakit gigi. Selalu migraine. Senang ngantuk. Senang kena flu. Nampak tak dia punya flow? Daripada makanan tu macam tu, daripada tanah macam tu. Lepas tu tidur pun tak betul. Lepas tu stres lagi. Penyerapan zat pun tak berapa nak elok. Poor lifestyle pula tu. Ni poor lifestyle. Tapi orang Islam semua tak adalah yang tu kan. Ni apa? Ni kerja sampai malam. Saya lah tu. Ni siapa yang merokok? Siapa yang laki dia merokok? Kena mark lah. Ni belum masuk. Ini kalau kerja tak apa tau. Cuma kalau dia stay up sebab main game. Pergi cari orang yang suka main game stay up malam, cakap kat dia, kau ni stay up malam-malam, kau ni kena makan suplemen. Okay. Tu apa ni? Beli makanan fast food. Tapi masa MCO ni tak ada kot fast food. Lepas tu ni apa? Tengah malam tengok Hindustan ke, malam-malam tengok Netflix. Lepas tu ni, ini tak ada lah. Ni tengah malam gayut. Ni kita dah tak ada dah Irene. Ini orang muda je ni. Siapa yang tengah angau-angau tu, malam-malam sampai pukul 2 pagi tak tidur bercakap. Awaklah dulu letak. Awaklah dulu. Saya tunggu awak letak. Saya tunggu awak letak. Itulah masa bercinta. Lepas tu, melatonin terganggu. Sampai sudah nak letak. Dah pukul 5 pagi lah, stres. Nak marah siapa pun tak tahu. Lepas tu, dah lambat letak, awak letak. Orang dah bangun pukul 11 pagi, kau tak bangun-bangun lagi. Jelas? Lepas tu, ini satu sebab yang penting lagi. Imbalance omega 3 and omega 6. Tadi awal masa dalam kelas ni, ada kan saya cerita tentang omega adalah essential fatty acids. Ini adalah satu sebab yang utama kenapa kena ambil suplemen. Antara sebab yang utama ialah kerana orang hari ini dia tidak dapat ratio makanan omega 6 to omega 3 yang betul. Okay.
masa zaman mak-mak kita dulu, bukan mak kita, ini zaman Nabi Adam kot, Nabi-Nabi dululah, zaman dulu-dululah sebelum zaman nenek moyang kita, dulu-dulu. Dia orang makan omega 6 to omega 3, satu makanan omega 6, satu makan omega 3. Tapi hari ni zaman kita 15 omega 6 baru satu omega 3. Ini pun antara punca kanser resulting in poor health disease. Okay, ini kena ambil gambar. Okay, nampak tak? Kita kena cut down omega 6. Kat atas ni omega 6 peanut butter, mayonis, minyak masak kita pun omega 6, ayam goreng pun omega 6. Kita kena cut down omega 6, kena banyak dapat omega 3. Tapi macam mana nak dapat omega 3? Omega 3 banyak dalam sardin, dalam salmon, dalam omega 3X. Tapi masalahnya omega 3X tu dia punya omega bukan yang natural tau. Dia adalah fortified. Itu pun bahaya juga. Flaxseed oil sangat mahal. Walnuts kena makan 3 handful sehari. Tak ada orang buat. Jadi sebab tu kita kena ambil suplemen. Dia tak cukup kalau kita ambil daripada makanan. Tak ada orang yang makan makanan omega 3 ni dengan banyak setiap hari. Tak ada. Walaupun orang di negara orang putih pun dia orang tak dapat cukup. Okay. Di mana omega 3 ni bila tak cukup dia akan menyebabkan penyakit. Pengsan nak ketuk kulit walnut. Beli walnut dah siap. Okay, jelas. Nampak ni, ini saya dah cari gambar yang sesuai tapi tak jumpa lagi. Ni lagi satu. Dah lah tidur tak cukup, tanah pun dah tak cukup zat, petik tumbuhan pun sebelum dia punya tempoh tempoh matang. Lepas tu ada GMO pula, memang dah kurang zat. Lepas tu masak pula. Lepas tu perut pun tak berapa nak sihat. Bila makan ada pula pencuri. Ya Allah, kesiannya hampa. Ini real dalam perut, bukan saya pergi suruh orang lukis. Ini dalam usus. Siapa yang boleh jamin dalam perut dia tak ada pencuri ni? You bayangkan, dah lah kita ni tumbuhan kita pun memang tak cukup zat. Kita makan, dia yang dapat zat dulu. Bayangkan. Sebab tu kita kena ambil supplements. Dan supplements apa yang kita kena ambil? Ialah Shaklee. Okay? Kenapa suplemen Shaklee? Okey, selain daripada Shaklee ni selamat, selain daripada Shaklee ni berkesan, selain daripada Shaklee ni selain dia sentiasa green, apa maksud sentiasa green? Dia harmoni dengan alam sekitar. Tak ada tumbuhan yang dalam dia punya komposisi nutrien hanya ada seketul folic acid. Tak ada. Dia mesti ada yang lain-lain juga. Tapi hari ni banyak sangat suplemen dia jual seketul je folic acid. Faham ke apa yang saya nak kata? Itu tak fitrah. Banyak suplemen sekarang jual vitamin C. Jual vitamin C. Tapi tak ada bioflavonoid. Sedangkan tumbuhan yang dengan vitamin C semua ada bioflavonoids. So you nampak tak? Kita nak ambil makanan tambahan atau supplements, kena ambil yang dekat dengan fitrah kejadian asal dia. Okey? Apa masalah dengan suplemen hari ini? Suplemen hari ini kebanyakannya adalah sintetik. Apa sintetik? Sintetik adalah dia dibuat dalam lab. Dia buat secara gabungan-gabungan bahan kimia untuk menyerupai bahan kimia yang ada secara semula jadi dalam tumbuhan. Faham ke? Sebab semua benda pun bahan kimia, termasuklah vitamin yang ada dalam buah oren. Mereka adalah bahan kimia. Dia ada structure dia, ascorbic acid tu. Saya pernah share kan? Ini structure ascorbic acid. So, apa yang vitamin tiruan buat, dia orang pergi masuk dalam lab, saintis, kau cuba buat bahan struktur kimia lebih kurang macam ascorbic acid ni. Aku nak buat produk suplemen, tapi bolehlah murah sikit, tak payah aku ambil daripada oren. Jelas ke? Itulah namanya sintetik. Saintis boleh buat dalam lab. Macam mana kita nak tahu suplemen kita sintetik ke natural? Siapa pernah makan suplemen brand lain?
Macam mana kita tahu suplemen kita tu natural ke sintetik? Kita tengok bahan yang dikombinekan dekat dalam ingredient. Biasanya suplemen yang sintetik, dia tak nyata ada dua jenis. Satu, dia tak nyata pun bahan apa yang ada. Dia hanya cakap vitamin C. Vitamin C. Vitamin C lah. Dia cakap dalam ni ada vitamin C. Lepas tu dia akan cakap tak ada ni, tak ada ni, tak ada ni. Kita pun pelik. Kita nak tahu apa yang ada dekat dalam dia. Kenapa dia tulis tentang apa yang tak ada? Kalau cerita baik kau tulis sekali tak ada batu, tak ada kayu. Kan? Tak ada udara ke apa kan. Ini dia tulis lah tak ada gula, tak ada ni, tak ada ni. So kita faham itu sintetik. Chemical structure organic sintetik lain ke? Contoh ascorbic acid. Ascorbic acid memang boleh disintesize. Cuma bila dia sintetik, dia boleh disintesize. Bila dia sintetik, dia adalah bahan yang tak natural lah. Bila tak natural ni masuk dalam badan, tak dapat kita nak confirmkan keselamatan dia. Itu kalau daripada sudut ascorbic acid. Tapi kalau ada jenis vitamin macam vitamin E. Vitamin E yang natural dia tocopherol dia lain. Yang sintetik tocopherol dia lain. So yang tu kita memang boleh detect. Ni vitamin E yang betul, ini vitamin E yang sintetik. B complex pun sama. Ada banyak B complex yang dia adalah sintetik. Kita boleh nampak daripada perbezaan nama. Okay, so chemical structure organic and synthetic kebanyakannya berbeza kecuali ascorbic acid. Tapi ascorbic acid tak banyak sintetik, cumanya ascorbic acid dia ada banyak form yang kebanyakan form dia memang tak ada bioflavonoids dan dia ada banyak jenis. Contoh dia yang macam sodium ascorbate. Sodium ascorbate dengan ascorbic acid tak sama. Siapa biasa makan sodium ascorbate? Ramai orang dekat luar dia recommend sodium ascorbate. Sedangkan sodium ascorbate dia bukan natural punya. Ini pun bagus. Baguslah soalan Pak Yud. Sodium ascorbate dia memang lembut untuk usus tapi dia bukan natural punya structure. Okay, so bila dia bukan natural punya structure, walaupun dia macam ni, bila orang nak makan vitamin C, orang selalu cakap makan vitamin C tapi perut pedih. So apa yang saintis buat, diorang buatlah satu structure vitamin C supaya vitamin C tu dia lembut untuk usus, untuk perut, bukan usus. Supaya bila orang makan tak sakit perut. So ramailah dekat sana, dekat luar sana recommend sodium ascorbate atau SA. Termasuklah dekat US, ramai sangat yang recommend sodium ascorbate. Bila dikaji, rupanya dia punya structure memang lain-lain. Sodium ascorbate adalah not natural. Dia selamat tapi not natural. Bayangkan, sintetik walaupun dia selamat, rupanya ada juga kesan dia. Didapati sodium ascorbate atau ascorbic acid atau vitamin C yang sodium ni dia buffered, bila dia masuk dalam badan dia tidak se-efficient vitamin C. Sampai kan baru-baru ni ada masa isu COVID dekat US, diorang memang okey, kan kat sana ramai yang kena COVID. So diorang memang dah standby vitamin C. Sayangnya vitamin C diorang adalah sintetik iaitu sodium ascorbate. Bila diorang makan, diorang komplain, saya dah makan vitamin C banyak, tak jadi. So saintis yang Doris tu tanyalah, apa yang you makan? Vitamin C jenis apa yang you makan? Rupanya diorang makan yang sintetik, sodium ascorbate. Memang sintetik ni, sodium ascorbate ni, dia daripada segi molekul dia lembut untuk perut, tapi bila makan tak berkesan macam ascorbic acid. So Doris ni dia buat kajian, dia dapati hanya vitamin C dalam bentuk asal iaitu ascorbic acid yang berkesan. So tak sama. Chemical structure organic and synthetic tak sama. So tak ada soalan kalau sama apa yang bahaya. Cuma generally kalau barang ni adalah sintetik, kita tak tahu, kita tak ada siapa yang test lagi sintetik ni dalam badan. Sebab tu tak banyak suplemen dekat luar, jenama suplemen lain yang dia buat test keselamatan. Sebab diorang banyaknya sintetik.
Dia bukan natural. So siapa nak test keselamatan sebab dia pun tahu produk dia tu sintetik. Kalau aku test keselamatan tak tahu apa yang jadi. So tak ada orang yang buat safety test untuk produk luar. Tapi untuk Shaklee setiap tahun lebih daripada 1 bilion ringgit di 1 bilion ringgit. Tapi dekat luar, dekat US 250 million fund dikeluarkan untuk buat kajian terhadap produk Shaklee. Sebab apa produk Shaklee? Kenapa company Shaklee berani nak keluarkan modal banyak macam ni setiap tahun? Kerana dia tahu produk dia natural. Natural. Kalau buah oren, dia punya ascorbic acid ada biflavonoids. Kita punya vitamin C pun ada biflavonoids. Kita tak pakai sodium ascorbate untuk melembutkan. Tu sebab tu sekarang cubalah you all pergi macam kalau sekarang you all nak promote vitamin C, kalau ada vitamin C nanti, you akan tengok ramai sangat orang pakai sodium ascorbate sedangkan tu sintetik, tidak ada buah kat luar yang sodium ascorbate. Lepas tu dia pakai sodium. You bayangkan sodium tak sihat untuk jangka masa panjang. Dia boleh menyebabkan darah tinggi tapi orang makan sodium ascorbate sebab nak ambil vitamin C. It's not fitrah at all. Bayangkan. Dan diorang bangga sodium ascorbate sampai jadi satu trend. Kalau nak ambil vitamin C, ambillah sodium ascorbate. Sedangkan itu adalah sintetik. Okay, Shaklee, yang saya suka dengan Shaklee, dia ada 350 test. Ya, yang ni nombor satu saya suka sebelum daripada landmark study. Okay, apakah test yang dibuat oleh Shaklee? Okay, Shaklee sebelum dia nak tanam, dia akan pastikan, dia akan kaji macam ni. Kenapa produk Shaklee tak ada ladang dia sendiri? Siapa pernah dengar AMWAY, dia suka brag tentang diorang ada ladang sendiri. Kenapa Shaklee tak ada ladang sendiri? Tadi saya sebut nama company kan, tapi saya eja, siapa dapat lah ya. Company lain suka brag, we have our own farms. Shaklee tak ada our own farms. Kenapa? Sebab dia satu, setiap tumbuhan Tuhan jadikan ada tanah di dunia yang paling baik untuk pertumbuhan dia. Faham ke? Contoh, kurma, tumbuhan yang paling baik tumbuh di mana? Siapa nak teka? Kurma paling sedap tumbuh dekat mana? 2 tempat. Siapa nak teka? Dengan? Palestin dengan? Lagi satu? Palestin dengan Madinah. Paling sedap. So kalau lah adalah industri dalam Malaysia ni, saya nak ni lah sebab sekarang Arab Saudi dia tengah apa? Dia tengah macam tu, apa kata kita buat, kita tanamlah kurma kat sini. Kan? Tak payahlah sebab memang Tuhan jadikan kat sana yang lagi elok. Dekat manakah di dunia kelapa sawit paling elok ditanam? Paling subur. Tanah dekat mana? Batu Pahat terus. Malaysia Yes, Malaysia. Lagi, dekat manakah anggur muscadine paling sihat hidup di dunia? Dekat mana? Anggur yang paling kuat, yang paling bagus dia punya struktur kromosom dia. Anggur paling sihat. Yes, Brazil. Nampak? Tomato, jagung, semua benda-benda ni dia ada tanah-tanah yang spesifik dia hidup dekat dunia ni, dekat mana yang paling elok, dekat tanah itu. Jadinya Shaklee dia tidak pergi harvest dekat dia punya ladang sendiri. Dia harvest memang dekat, dia akan ambil production di negara-negara terbaik di mana tumbuhan ini tumbuh. Dan yang paling bagus ialah dia akan buat saringan, dia akan buat selection. Dia akan pergi cek kualiti tanah, kualiti udara, kualiti bahan kualiti tumbuhan yang terhasil. Bila dia puas hati, barulah dia kontrak dengan ladang tu. Kalau dia tak puas hati, dia akan reject kontrak dengan ladang tu. Jelas ke? Okay, imagine kalau dia buat tanah dia sendiri, dia buat ladang dia sendiri, ditakdirkan pada tahun ataupun musim tuaian tu, tumbuhan yang tumbuh dekat ladang dia sendiri tu tak elok. Apa dia akan buat? Adakah dia akan reject? Tumbuh dekat ladang sendiri ni. Bayangkan kita lah, kita ada ladang durian, kita ada pokok durian 3 pokok lah katakan dekat dalam taman rumah kita. 3 pokok je durian. Musim durian, ada keluar durian.
Katalah ada Musang King lah kan, dekat rumah kita ada durian Musang King. Ada pokok Musang King, 3 pokok saja. Okey. Tapi bila musim durian, bila keluar Musang King tu keluarlah tapi dia kecil-kecil. Tak sama macam dekat kebun yang orang cakap, kau pergilah dekat situ, dia jual Musang King yang memang the best. Kita takkan makan sebab apa? Rumah kita pun ada Musang King. Rumah kita pun ada pokok betik, ada pokok jambu. Kita tak pergi beli kat kedai. Tapi orang yang tak ada pokok jambu ke, tak ada pokok durian king ke, dia akan pergi cari the best version yang dia boleh afford. Samalah macam Shaklee. Dia bukan nak claim dia bukan nak claim dia ada ladang. Dia nak claim produk dia terbaik. So if dia nak claim produk terbaik, dia kena cari sumber yang terbaik. Dia akan pilih daripada tanah yang terbaik, ladang yang terbaik, udara yang terbaik, saliran air yang terbaik, barulah dia ambil kontrak dengan kebun tu. Samalah dengan Shaklee. Setiap tahun dia akan pergi pilih mana ladang yang terbaik di dunia untuk dia ambil bahan untuk dia produce produk Shaklee. Jelas ke kenapa Shaklee tak ada ladang sendiri? So kalau orang tanya, you boleh jawab ke sekarang? Sebab ramai sangat ni yang claim tak ada kebun sendiri. Buatlah kebun sendiri, lepas tu buat suplemen. Okay? So, saya nak bagi contoh. Dulu pernah Shaklee dia pernah ada satu tahun tu, Shaklee ni dia macam ni. Sebelum dia nak harvest, dia dah harvest pokok-pokok, tumbuhan-tumbuhan yang nak digunakan untuk buat supplements. Dia akan pergi check dalam lab. Dia akan check keselamatan, dia akan check ada ke pesticide, dia akan jalankan 350 ujian keselamatan ni dia akan jalankan. Kalau sangkut satu, dia akan reject. Okey, ditakdirkan adalah satu ladang ni, ladang alfalfa. Okey, ladang alfalfa ni dia memang supply dekat Shaklee. 1 tahun tu bila Shaklee check, masa dia harvest dekat satu musim tu, Shaklee check, didapati ada sikit saja. Okey, katalah had pesticide yang tak dibenarkan adalah 10. Okey? Lebih daripada 10 atau 10 ke atas tak sihat. Faham? So, 1 tahun tu Shaklee check dalam alfalfa dalam tumbuhan daun alfalfa yang diorang baru diorang harvest tu ada dalam 8/10 pesticide. Jelas ke? So apa Shaklee buat? Shaklee reject ke semua 7 ladang. Tapi ladang ni dia yang reject Shaklee, tapi ladang ni dia tak reject. Apa dia buat? Dia pergi jual dekat company suplemen lain. So company suplemen lain tu pun ambil lah buat alfalfa. So you nampak tak integriti Shaklee? So sebab tu ada 1 tahun, ada banyak tahun lah. Kita tak ada, siapa yang pernah masa vitamin C chewable 3 tahun tak ada dalam Malaysia. Vitamin C pun pernah putus stok. Produk yang bagus yang dibuat daripada sumber semula jadi, dia ada kebarangkalian akan putus stok. Kenapa? Sebab dia ambil daripada pokok yang memang dia pilih di ladang terbaik. Nampak tak? Jadi kalau apa-apa jadi dekat pokok tu, kalau dia reject batch harvested plants tu, habis memang tak ada production lah. CoQ pun dulu pernah putus stok. You bayangkan, macam itulah integriti Shaklee. So, suplemen sehebat ini, sebagus ini, apakah saingan dia dekat luar? Saya tak berani nak cakap, tapi kita tanya balik. Produk yang ada dekat luar, adakah diorang buat test yang macam Shaklee buat? Adakah produk dekat luar, dia buat kajian keselamatan dengan landmark study macam yang Shaklee buat? Contoh, yang ini memang ini adalah US punya saya ambil. Unlike Centrum, terus diorang tulis Centrum. Vitally tak ada artificial colour, artificial preservative, synthetic processing aid. Kalau nak tahu, kalau vitamin sintetik, dia suka tulis apa yang dia tak ada. Yang ni, US, dia punya cara marketing adalah cynical. Dia sinis.
Orang US lah, orang US yang dia sinis. Sebab Centrum dia banyak tulis tentang tak ada, tak ada, tak ada. Kenapa dia tulis tentang tak ada? Kita nak makan, kita nak tahu apa yang ada. Kita bukan nak tahu apa yang tak ada. Bayangkan. So dia pun buat marketing macam ni juga. Terus tulis nama produk. Okay. So, okay, kejap. Sebab saya sebenarnya nak masuk part yang kedua. Okay, kejap. So, setakat ni ada soalan ke? Okey. Ada soalan ke? Wah, dah 100 slide. You bayangkan. Ada banyak lagi ni. Okey, tengok Perbezaan Shaklee lagi, dia punya kualiti, dia sangat concentrated setiap tablet dia. Dah lah concentrated tapi dia sangat senang diserap. Okey, satu tablet vitamin C bersamaan dengan 7.5 biji oren. Siapa yang boleh makan 7.5 biji oren? Dan bukan oren saja, dengan kulitnya sekali. Saya tak makan oren dengan kulit. Tapi saya makan oren dengan kulit daripada tablet vitamin C Shaklee. So produk Shaklee dia dibuktikan oleh sains. Apa maksud dibuktikan oleh sains? Maksudnya dia ada kajian saintifik. Dia ada kajian yang membuktikan makan Shaklee selama berpuluh tahun selamat. Penting ke kajian ni? Pentinglah sebab kita nak makan suplemen ni, kita nak masukkan dalam badan. Ya, bukannya kita benda yang kita sapu dekat luar badan pun penting untuk kita tahu selamat ke tak. Apatah lagi benda yang kita nak masukkan dalam badan. Okey? Okey, dalam dunia hanya Shaklee ada landmark study. Hanya Shaklee company yang buat landmark study, iaitu kajian yang membuktikan keselamatan penggunaan produk Shaklee dalam masa lebih dari 20 tahun. Sebab tu di awal kelas kita tadi saya ada tunjukkan Les Wong, dia makan produk Shaklee dah 40 tahun tapi muka macam 40 tahun. Takkan dia makan Shaklee masa umur 1 hari. Faham tak? Muka dia macam 40 tahun tapi dia dah makan Shaklee umur 40 tahun. Faham ke? Takkan dia makan Shaklee masa dia umur 1 hari. Of course dia lagi tua daripada 40 tahun. Nampak tak? Jadi oleh kerana Shaklee sangat yakin dengan keberkesanan produk dia dan nak buktikan yang dia memang selamat untuk diambil dalam jangka masa panjang. Jadi Shaklee telah buat landmark study. Landmark study ni adalah kajian tentang adakah Shaklee selamat untuk diambil dalam masa yang panjang, iaitu lebih dari 20 tahun. Okey, itu adalah akhir daripada kelas kita hari ni sebab besok part 2 kita akan masuk landmark study dan demonstration untuk produk Shaklee, ke semua produk Shaklee yang ada, insya-Allah. InsyaAllah semua sebab besok saya akan terangkan satu persatu apa produk Shaklee, daripada produk Shaklee huruf A sampai produk Shaklee huruf Z. Nak sebut Z dengan Z. Okay. So setakat ni ada soalan ke tentang hari ini kita sentuh tentang kenapa kita kena makan supplements, okay, dan awalan ataupun introduction kepada kenapa Shaklee adalah suplemen yang kita kena ambil. Okey, ada soalan ke setakat ni? Oh, baru okey. Siapa yang datang malam ni? Siapa yang datang tengah jalan mungkin kena tengok daripada awal balik, tapi
Saya tak sure kalau saya akan upload ni secepat mungkin. Ada soalan? Makanan yang okey, soalan yang bagus. Makanan yang low fat yang dikatakan elok untuk orang berdiet, apakah side effect dia? Tadi kita ada belajar yang kejap saya akan buka slide balik. Saya buka slide balik Okey, tadi kita ada belajar beratus slides. Sekejap. Okey, macronutrients. Untuk menjawab soalan Hazida, Hazida tanya, ada orang cakap makan low fat adalah baik untuk kesihatan. Okey. Okey, orang cakap makan makanan low fat baik untuk kesihatan. Sedangkan fat adalah, lemak adalah bahan yang perlu untuk macronutrients bukan micro tapi macronutrients. So, ramai orang ingat gemuk dan penyakit adalah disebabkan oleh lemak. Okey? Sedangkan doktor tadi, siapa ada tengok daripada awal tadi? Okay, Dr. Thomas Levy, dia ada terangkan dalam satu dia punya salah satu temu ramah dengan dia ada reveal bahawa sepanjang pengalaman dia bekerja, dia bertugas, dia berkhidmat sebagai pakar kardiologis, pakar jantung, dia mendapati sakit jantung bukan disebabkan oleh kolesterol atau lemak tapi disebabkan oleh inflammation. Dan inflammation adalah disebabkan oleh apa? Siapa nak teka? Inflamasi dalam badan. Inflamasi adalah proses di mana badan kita meradang. Badan kita menjadi meradang kat dalam. Dia akan berlendir dan merah. Dekat dalam. Dia akan melekit. Omega 6 berlebihan. Okey, lagi. Paling common. Siapa nak teka? Ramai orang pantang lemak, tak makan santan sebab lemak, sedangkan santan tu bagus, dia kaya dengan medium chain triglycerides. MCT oil sangat bagus, santan dia tidak bahaya, tak perlu pun pantang santan. Apakah punca inflammation? Yang utama ialah gula. Gula adalah sumber inflammation dan dia adalah penyekat vitamin. Gula, dia akan berlumba dengan vitamin untuk masuk di dalam sel. Dan biasanya sel akan pilih gula. So bila ada gula, vitamin tak akan dapat masuk dalam sel. Bila terlampau banyak gula dalam badan dan vitamin tak dapat masuk dalam sel, badan kita akan meradang macam kereta yang tak cukup minyak enjin. Apa jadi? Meradang kan? Bising, marah, panas. Macam itulah badan kita. Terlebih sangat minyak. Tak cukup minyak pelincir. Jadi orang yang dia pantang lemak kerana nak gemuk tapi tak pantang gula, apa yang jadi ialah satu dia tak gemuk, satu dia makin menyebabkan badan dia sakit sebab badan kita perlukan essential fatty acids untuk sihat. Ramai orang dia ambil lemak, dia pantang lemak, dia terbuang sekali makanan berlemak yang sihat. Contohnya macam makanan-makanan berlemak yang sihat lah, macam salmon semua tu sihat. Tapi kerana rasa macam lemak, so tak nak. So ambil nasi, lepas tu makanan pula masak dalam keadaan ada char, tahu tak char yang hitam tu, itu sangat bahaya. So apa efek orang yang ambil makanan low fat? Biasanya makanan proses yang low fat, dia akan tambah gula untuk bagi makanan tu rasa sedap. Contoh apa makanan low fat? Saya tak pernah makan makanan low fat. Contoh keju. Keju dia memang datang susu kan. Susu dengan lemak memang dia punya duo dia. Gu dia kan, regu dia. Tiba-tiba pemprosesan makanan pergi buang fat tu. Jadi tinggallah susu tu terkontang-kanting. Jadinya dia orang akan tambah sedikit gula untuk menyedapkan makanan tu. So side effect dia ialah dia akan dapat excess gula.
Bila dia dapat gula, walaupun niat asal dia makan low fat tu untuk sihat, jadi dah tak jadi sihat sebab dia ambil gula berlebihan. Jelas? Sekarang ni ada satu method kesedaran baru, ya, iaitu kalau nak kurus makanlah lemak, but then not semua lemak. Of course kita kena ambil essential fatty acids iaitu omega 3 dan stop terus carb, ya, karbohidrat. Iaitu tak payah langsung nasi dan sebagainya, sebab daripada lemak pun kita boleh dapat tenaga. Sekejap, mana gambar kereta tadi? Bukan. Ni ke? Bukan juga. Bukan juga. So Hazida, okey ke? Okey. Yes, dairy products. Dairy products ialah biasanya susu, keju, benda-benda tu, susu, keju memang fitrahnya dia datang dengan lemak. Memang Allah datangkan dia dengan lemak, susu tu. Memang ada lemak. So bayangkan bila dia dah ceraikan lemak dengan susu tu dia rasa dia jadi lain. Cuba you rasa macam low fat punya susu, rasa dia lain, dia adalah tak fitrah. Dan bila dia tak fitrah, dia proses tu, bukan proses, industri makanan memasukkan sesuatu untuk jadikan makanan tu tak rasa pelik sangat. So dia dah ada tambahan-tambahan lain yang memang tak sihat untuk kesihatan. Okey? Tak sihat untuk badan, tak baik untuk kesihatan. Ada soalan lain? So esok saya akan fokus kepada kenapa Shakely. Hari ni saya fokus kepada kenapa kena ambil supplements. Jelas? Okey, ada soalan lagi?